Saya tengah tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So now we continue our lesson, chapter 9. This is the last subtopic in chapter 9, 9.4, application of sine rule, cosine rule, and area of a triangle. So we refresh what we had learned before. Sine rule. Sine rule. We have one triangle. And this angle is A, B, and C. Okay. The opposite side of angle A is side A. The opposite side of angle B is side B. And here is C. So using sine rule, A over sine A equal to B over sine B equal to C over sine C. Or you want to write angle as a numerator, never mind. Sin A over A equal to sin B over B equal to sin C over C. Okay. Syarat sin rule ni mesti ada complete set. Set tu macam mana? Set tu maknanya angle and opposite side. Dia ada dua pasangan ini. So kalau dia ada complete set, kita boleh guna sine rule. Kalau tak ada complete set, kita guna cosine rule. Okay, ini sine rule dan ini cosine rule. So awak lihat, kalau triangle tu ada complete set, so kita guna sine rule. Kalau tak ada complete set, kita akan guna cosine rule. Katakan triangle yang sama saya guna, yang ini ada complete set, maknanya sine rule. Contoh, kalau dia tak complete, maknanya angle A ada, tapi ini tak ada, side A tak ada. So kita boleh guna cosine rule, A squared, okay, A kuasa 2. So pasangan A adalah cos A. Dia kiri A, side A, kanan cos A, angle A. Kiri side, kanan angle. Jadi bila sini A lagi 2 B dengan C. B squared plus C squared minus 2 multiply B multiply C. Cos A. Kalau sini B squared, maknanya ini cos B. Selain B akan ada A dan C. So A squared plus C squared minus 2 A C. Cos B. Okay. Kalau kita ada, kita nak cari C squared. So we know the complete set C is cos C. Ini dia punya pasangan dia. C cos C. So ini akan ada A squared plus B squared minus 2 A B cos C. Okay, that is cosine rule. Okay, next. Area of a triangle. Area of triangle. Kalau kita ada segitiga. This is A, B, and C. Okay, ini A, B, C, opposite side of angle A, A. To get area of triangle, area equal to 1/2. Kalau kita ada nilai A dan C. A, C. So kita akan guna angle, sin guna sin. A, C, sin. Okay, A dan C ini dia apit angle apa? Apa yang berada di tengah? Angle apa yang berada di tengah dia? So angle B. So sin B. Lagi, selain daripada itu, kalau kita ada the value of A and B. A and B. So what is the angle between A and B? The angle C. Okay, next. One more. 1/2 B dan C. Side B and C. So this is sin
Okay. Itu area of triangle. Kalau guna Heron's formula to get area of triangle. Heron's formula. Heron's formula mudah saja, cari S dulu. S equal to A plus B plus C, ini side semi perimeter over 2. A plus B plus C, semua side ini kita tambah, kita bahagi 2. Kemudian nak cari area, kita buat square root, kita tulis S, kemudian S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Okay. Okay, next. Itu yang kita dah belajar. So hari ni kita nak apply kan untuk solve the problem involving triangle. Example 16. Okay, Encik Tan, Mr. Tan want to paint the roof of the garage. The diagram on the right is a sketch. Okay, saya sketch balik. Ini garage dia. Dia nak cat bumbung. Lagi ayat dia. He found out that the wood on one part of the roof is longer than the wood on the other part of the roof. Okay, maknanya ada satu panjang, lebih panjang daripada yang satu lagi. Okay, calculate the length of wood on the longer part of the roof and the distance between the wall of the garage. Dia beri dalam bentuk ayat. Sebelum ni dia suruh awak cari terus. Okey, katakan cari nilai X atau cari jarak A hingga B. Yang ini dia beri dalam bentuk ayat. Penyelesaian masalah. Yang mana dinding? Dinding dia yang warna merah tu. Ni dinding ni. Ni kat gambar awak. Kiri kanan tu dinding. So ayat dia, he calculate the length of wood on the longer part. So longer part. Yang inilah longer part. Kita tengok diagram dia pun kita dah tahu dah itu. Yang kiri ni lebih panjang. So Y is the longer part. And the distance between both the wall of the garage. So dia nak cari jarak antara wall. Dua ini. Okay, saya labelkan ini A, B dan C. Senang saya wakilkan. So dia nak cari BC. Apa BC? So saya anggap dia sebagai X. Kita nak cari X, sebenarnya kerja kita nak cari Y. Okay, dua perkara. Jadi sekarang kita lihat. Kita check sine rule dulu. Sine rule sangat yang paling senang berbanding cosine rule. So sine rule, check. Boleh tak guna sine rule? Ada angle yang lengkap. So kalau ada angle yang lengkap, kita boleh guna sine rule. So 5.2 over sin 30 degrees equal to, kita boleh cari yang mana? Kita boleh cari Y. Jadi Y over sin 50 degrees. So saya gerakkan, saya tukar tempat kedudukan Y dia di kiri. So 5.2 over sin 30 degrees. Sin 50 bawa ke kiri jadi darab. Darab sin 50 degrees. So Y equal to, okay, guna kalkulator. .2 bahagi sin 30. Tekan sama dengan 5.2 bahagi sin 30. Tekan sama dengan dulu. Okay, darab dengan sin 50. Tekan sama dengan. Okay, kita akan dapat Y 7.9669.
7.9669. Saya lebih suka bagi 4 titik perpuluhan. 4 decimal places. Okay, kalau nak bagi 4 significant figures pun boleh. Antara 4 significant figures ataupun 4 decimal places. Okay. Okay. Jadi kita tulis soalan dia. Apa soalan dia? The length of wood. The length of wood. Of the longer part. Soalan dia tanya ayat ini. Kita tulis balik. Kita tulis apa yang soalan kehendaki. 7.9669 cm. Okay. Next. Nak cari X pula. Okay, nak cari X. Ini dah ada. Yang kiri ini dah ada. Kiri ini Y ini adalah 7.9669. Tak keluar pula. Baru je buka plastik. Masuk angin. Okay. Sekarang nak cari X. Awak tengok segitiga ni. Segitiga ini kita boleh cari nilai ni. Sebab hasil tambah segitiga ialah 180. 180. So 180 minus ni angle A Angle A. 180 minus 30 minus 50. So this is 100 degrees. So this is 100. So masih boleh guna sine rule sebab X ini pasangan dia 100. So saya guna sine rule. X over sin 100 equal to 5.2 sin 30 degrees. So X equal to 5.2 over sin 30 multiply sin 100. So nak tekan kalkulator. Ada murid dia masalah nak tekan kalkulator. So saya tunjuk di sini. 5.2, 5.2. Tekan divide by sin 30. Sin 30. Tekan satu-satu dulu. Tekan sama dengan. Okay. Kemudian baru kita tekan terus darab sin 100. Terus tekan darab sin 100. So dapat 10.2420. Okay. 2420. Okay, kalau saya tak tulis kosong pun, jawapan saya dah cukup 4 significant figures. Okay, ini dah 5 significant figures. So dah okey dah sebenarnya kalau saya tak tulis kosong. Tapi kalau nak tulis kosong pun tak ada masalah sebab tadi 4 decimal places. Jadi ini pun saya nak bagi seragam 4 decimal places. Boleh juga. Okay. Jadi, the distance buat apa yang soalan kehendaki? Distance between both the wall equal to 10.2420 cm. Okay, so we have done for part A. Okay, lagi satu saya teringat. Awak tulis pengiraan pada kedudukan yang salah. Maksudnya sepatutnya pengiraan awak tu di bahagian B. Tapi awak buat di bahagian A. Saya tolak satu markah Kalau tak saya tak check, saya terus pangkah je. Tapi saya semak, sepatutnya penyelesaian awak pada B. Penyelesaian yang tulis tu pada B tapi awak buat pada A. Okay, awak buat pada A. Maka saya akan tolak satu markah. Kalau tak saya tak tanda pun sebenarnya. Boleh kalau saya tak tanda sebab awak dah salah tulis di tempat soalan yang salah. So hati-hati lepas ni. Okay. What is the area, B, what is the area of the front roof in the shape of triangle in meters squared which will be painted by Mr. Tan? Okay, dia nak check segitiga tu.
Dia nak check segitiga. Jadi nak cari area bagi segitiga. Area bagi segitiga, saya redraw balik. Yang ini 30, yang ini 50 darjah, yang ini 100 darjah. Saya ada nilai 5.2, saya ada 7.9669, saya ada nilai 10.242. Kosong. Okay. So senang sebab semua dah lengkap dah segitiga ni. So nak cari area, saya boleh guna mana-mana sahaja. Area of triangle equal to 1/2 times, saya guna yang ini. Okay, nak guna yang lain pun boleh sebab dia dah lengkap maklumat dia. Multiply sin 100 yang diapit, yang di tengah. Okay, macam mana nak tekan? 1/2. Okay, multiply. 5.2. Multiply 7.9669. Tekan dulu sama dengan. Okay. Kemudian darab dengan sin 100. Saya lebih suka berhati-hati. Maknanya jangan terus sekali tekan. Awak tekan sikit-sikit dulu. So the answer is 20.3992. So area is 20.3992 meter square. Saya bagi 4 decimal places. Saya nak selamat. Saya beri 4 decimal places. Okay. So boleh? Example 16. Okay, good. Example 17. Ada nak tanya ke? No, teacher. Okay. Ada satu prism. Okay, we have one prism. Saya ingat dah prism saja. Itu sebabnya. Okay, we have one prism. The cross section of the prism is an equilateral triangle side of 6 cm. Cross section, yang mana cross section? Yang mana keratan rentas? Keratan rentas bermaksud kalau kita potong prism itu, dia akan dapat bentuk yang sama. Bermakna kalau saya potong secara menegak, vertikal, secara menegak saya potong, sebelah kiri ini dengan sebelah depan ini, sebelah belakang dengan depan ini akan jadi saiz yang berbeza. Kalau saya potong di kawasan sini, saya potong di kawasan sini ke bawah. Saya potong sampai bawah. So kiri dengan kanan ni ataupun belakang dengan depan ni bentuk dia tak sama. Kalau saya potong secara horizontal, secara melintang, okay, saya potong di tengah-tengah. So atas dengan bawah adalah bentuk yang sama. Jadi itulah dia punya cross section dia. Bentuk yang sama itulah adalah cross section dia. Jadi kalau kita lihat di sini, the cross section is equilateral triangle. Kalau saya potong, cross section dia adalah segitiga. Mana bentuk segitiga dia? Yang ini sebenarnya. So ini 6, 6, 6. So this is 6 cm. And the height of the prism is 8 cm, 8 cm. Calculate the angle. Dia dah ada, dia bagi A, B, C, D, E, F. Okay, calculate the angle between BD and CD. BD, CD. BD, CD. BD, CD. Saya guna warna biru.
Ini BD, ini CD. Ini 6, ini 8. Okay. Kalau saya lukis segitiga BDC sebab dia nak angle between BD and DC. So sini. Theta dia di sini. Okay. Saya keluarkan dia punya segitiga tu. Saya tak nak serabut di sini. Saya keluarkan segitiga. Okay. Katakan saya keluar begini. Ini D. Ini C. Ini B. Ini 6. Okay. Okay. Yang ini tak tahu. Yang ini tak tahu. Tapi boleh tak dapat nilai di sini? Boleh. Sebab ini juga adalah right angle triangle. Ini adalah right angle triangle. Saya keluarkan DAB. Saya keluarkan yang sini. DAB. Saya keluarkan DAB. So ini 6, ini 8. So sini berapa? This is hypotenuse. So berapa nilai DB? Ini 90 degrees. Ha. Apa nilai DB? Anyone? Ada 10 centimeter. sesiapa boleh bagi jawapan? Apakah nilai? 10 teacher. Yes, 10. X squared plus 6 squared. So this is equal to 10. So kita tahu DB kita 10. Okay, DB 10. Lagi, CD. CD pun sama. CD yang belakang ni. CD sama juga. Dia 6. Dia 6 belakang. Kalau saya keluarkan dia punya segitiga. Segitiga DAC. Awak lihat betul-betul. DAC ni yang belakang. So yang ini pun 6. AC 6. Tinggi dia 8. So ini juga 10. So 10. Sini juga 10 cm. Okey. Sekarang kita nak cari di sini. Sampai sini. Boleh faham tak? Belum saya teruskan. Yes, teacher. Okay. Now we want to get theta. Can we use sin rule? Can we use sine rule? Kalau Yes, nak cari teacher. theta, boleh ke guna sine rule? Boleh? Can. No. Cannot use sine rule. Sebab apa? Sebab tak ada complete set. Tak ada complete set di sini. Jadi kita mesti guna cosine rule. Cosine rule theta dengan 6. So 6 di sini, belakang ini cos theta. 6 cos theta. 6 cos theta. So lagi ini apa? 10 squared plus 10 squared. Minus 2 times 10 times 10. So this is equal to 36. 100 plus 100, 200 minus 100 times 2. 20, 200 juga cos theta. So macam mana nak selesaikan? Saya bawakan negative 200 to the left hand side. Negative 200 become positive. 200 cos theta equal to 200 minus 36. 36 bawa ke kanan. Yang ini negatif bawa ke kiri dia jadi positif. So this is equal to 164. So cos theta is 164 over 200. This is 0.82. So theta equal to shift cos 0.82. Theta shift cos 0.82. Theta equal to 34.92 degrees. Okay, 4 significant figures. Okay,
So angle, tulis balik, angle between BD and CD equal to 34.92 degrees. Okay. Understand class? So for question A, Yes, teacher. okay, next. Ini saya tak tulis soalan. Ini soalan A. Okay, hati-hati. Ini soalan A. Mesti tulis nombor soalan. B. The area of BCD. Okay, tadi kita dah lukis BCD kita. BCD. This is 10. This is 6. So, ada angle 34.92. So, lebih senang nak guna herons pun boleh. Nak guna area of triangle yang biasa pun boleh. Area of triangle equal to 1/2. Sebab kita dah ada ini. So, guna yang biasa pun tak apa. 10 times 10. 10 times 10. Sin 34.92. Kalau tak ada angle, ada nilai semua sisi, awak guna Heron's formula. Kalau ada yang ini, boleh juga guna formula ini atau nak guna Heron's pun tak ada masalah. Okay, 1/2 multiply 10. Multiply saya kat bawah pula. Kena letak ini, multiply 10 equal sin darab dengan sin 34.92. So the answer is 28.6216. Okay, 28.6216 cm square. Kalau nak guna tulis unit, pastikan tulis unit dengan hati-hati. Cm square sebab area. Okay, next C. The angle between the plane BCD and the vertical plane BCEF. Okay, saya lukis balik. Nak bagi nampak. Ini DEF. ABC. The angle between the plane BCD tadi, yang ini. Itu BCD. Kemudian vertical plane BCEF. BCEF yang ini. Okay. Antara plan BCEF dengan inclined plane yang condong, permukaan yang condong ini BDC. Dia jadi, kalau saya pandang daripada depan ini, daripada sini, sebenarnya dia bentuk dia begini. Sebenarnya bentuk dia begini. Maknanya ini adalah daripada plane vertical plane BCEF, yang ini garisan ini. Okay. Yang condong ini adalah dari plane BCD. Okay, sebelum saya teruskan, boleh kaitkan tak? Yang ini boleh faham tak yang saya cuba kaitkan antara 3D and 2D? Ini 3 dimension. This is 2D, 2 dimension. So boleh tak awak buat kaitan? Boleh faham tak kaitan yang saya telah terangkan tadi? Dari sini dapat ini. Boleh faham ke? Can, teacher. Yes. Okay. Now, sebenarnya line ini di mana kedudukan dia bagi plane? Kalau ini sini, dia di tengah sebenarnya. Di tengah. Okay. Yang ini pun di tengah. Baru kita akan dapat segitiga bersudut tegak. Kita nak dapatkan sebenarnya segitiga bersudut tegak. Yang ini dari plane BCEF, yang ini tinggi dia 8. Okay. Yang ini, yang tengah ini, katakan saya letak ini M. Sebab ini median, median, tengah-tengah dia.
So ini DM. Ini D, ini M. Katakan sini N. So ini N. Okay, MN 8 sebab the height is 8 and DM kita tak tahu. Okay, DM kita tak tahu. Tapi DM kita boleh cari. Okay, kenapa saya ambil line di tengah antara D dengan M ni? Kenapa saya guna ini? Sebab saya nak membentuk 90 degrees, right angle triangle. So kita mesti ambil di tengah-tengah dia. Okay, kita mesti ambil di tengah-tengah dia. Jadi sekarang DM, masalah kita nak cari DM. DM kita tak tahu. DN pun kita tak tahu. Okay, DN kita tak tahu. Sekarang soalan dia tadi, angle between BCD. So angle BCD yang ini, yang bercondong, yang condong ini dengan vertical plane ini. So sebenarnya soalan dia nak cari theta ini, antara dua ini. Ini yang dia nak cari. Itu yang dia nak cari sebenarnya. Okey, kita nak cari salah satu, sama ada DN atau DM. Lebih mudah kita cari DM. Sebab apa? DM lies on plane BCD. BCD yang kita dapat ni tadi. Saya lukis balik segitiga BCD. Di DCB. Tengah-tengah ni M. Saya nak cari DM. Saya nak cari DM ni. Saya nak cari DM. DB saya tahu 10. Ini DB 10. So ini 10. Ini right angle triangle. BM berapa? BM. BM ini adalah antara B dengan C. So kalau sini 6, ini adalah 3. Kita nak cari ini. DM. Okay, kita nak cari DM. So DM sama dengan ini right angle triangle. 10 squared minus 3 squared. Square root. So ini jawapan dia 100 minus 9 and square root. Answer this is equal to 9.539 cm. Jadi saya dapat di sini DM saya di sini 9.539. Okey, sampai sini sebelum saya teruskan lagi sikit. Faham ke tidak? Tanya cepat. Yang mana tak faham terus tanya. Saya tak nak awak keliru. Saya tak nak nanti lepas dah habis kelas awak keliru. Cuba tanya. Mana yang awak tak faham? Teacher, the 9.5394 is for which one, teacher? DM. For this one. DM. For this one. This one is DM. This one DM. So DM here. Because we want to find DM. Okay, we want to find DM, right? So DM come from triangle BCD. DM come from triangle BCD because DM is the height or the middle in this triangle. So we can use triangle BCD. So this is BCD. BCD we use the triangle, the value of angle and side BCD. We already draw in question B. So saya ambil saja dari sini BCD. Okay, BCD. This is 6. But M is the median. So here must be 3. This is 10. From here, 10. This is 10. So DM using theorem Pythagoras. So 10 squared hypotenuse minus 3 squared and square root. But teacher, in the textbook, why it wants to find DH instead, teacher? Dia guna ni. Dia sebenarnya cari DN. Dalam textbook dia guna DN.
Ni dia cari ni, dia cari atas. Saya cari bawah. Dua-dua boleh. So both cara can use, right? Can, yes. Okay, boleh? Can, teacher. Okay, next. Kita nak cari theta. So, cah Ottawa. So, cah Ottawa. We need to use so, cah Ottawa. Look at this angle. This is hypotenuse. This is hypotenuse. And here is adjacent. This is adjacent. This is hypotenuse. So we will use cah. Okay, adjacent and hypotenuse. So cos theta equal to adjacent is 8 over hypotenuse is 9.5394. So theta equal to cos, shift cos. Okay, saya tekan dulu 8 bahagi 9.5394. Okay, saya dapat itu 0.8386. So shift cos 0.8386. Jawapan saya 33 darjah. 01 darjah. Okay, 33.01 darjah. Saya beri kepada 4 angka bererti. Jadi kesimpulan dia, jangan lupa tulis kesimpulan. Ni faham tak? Ini faham? Yang in the textbook it used the tangent, teacher. Sebab dia guna DN. Sebab ini kan opposite. Ini opposite. Dia ada nilai ni. Kalau tangent, opposite over adjacent. Sekarang dia yang soal dalam textbook dia cari opposite. Nilai opposite. Sebab tu dia guna tangent. Sekarang saya guna cos sebab saya ada nilai hypotenuse. Kalau you buat pengiraan sebelum ni you dapat opposite. So you kena guna tangent. Saya buat pengiraan, saya dapat DM ini, hypotenuse. Jadi saya kena guna cos. Jawapan sama, 33 darjah. Teacher, can use OH, teacher. OH? OH mana? Kalau kita jumpa O, itu opposite, teacher. Ya, opposite. So kalau you dapat opposite, nilai opposite, so maknanya you kena guna tangent. Opposite over adjacent, so kena guna tangent. Sekarang sebab saya dapat nilai hypotenuse, that's why I need to use cos. Understand, class? Okay. Alisa faham. Yang lain? Janani faham? Ronghui faham. Okay. Yuan faham Yuan? Okay. Faham, cikgu. Pilatus? Okay, good. Pilatus dah faham dah? Can. Okay. Okay, so we finish chapter 9. Any question? No, teacher.